betul tak kan? Sebab apa nak buat persediaan untuk buka puasa lagi, nak pergi bazar lah apa semua kan. Okay, firstly saya perkenalkan nama saya Dr. Nazri bin Haji Ahmad Sharif. Okay, saya duduk sekarang ni di UiTM Melaka. Sebagai Ketua Pusat Pengajian Fakulti Nukleus Nireka UiTM Cawangan Melaka. Okay, jadi kalau ikutkan, kalau dekan FSR di Melaka saya lah. Okay, jadi saya dah bekerja di UiTM hampir 15 tahun. Okay. Sekarang rasa umur saya berapa kakak? 30 tak? 30? 40? 40? Saya 50. Itu kejam sangat tu 50 tu. Okey. Saya baru 41 tahun. Okey. Untuk maklumat semua, saya bertugas sebagai pensyarah ketika berusia 25 tahun. Okey, 25 tahun memang tu young lah masa tu, waktu tu lah. Sekarang ni dah tua dah, 41 tahun kan. Okay, jadi saya ni kalau ikutkan pengkhususan saya dalam forensik fotografi. Forensik foto maknanya kajian PhD saya adalah dalam visual forensik, dan juga sebenarnya saya ni merupakan orang advertising. Sebelum saya terlibat dalam forensik fotografi, saya terlibat dalam industri lebih kurang selama dalam 2 tahun saja. Okey, saya terlibat dalam industri, tapi dalam bidang fashion fotografi ataupun dalam portrait fotografi. Jadi antara portrait yang saya pernah jugalah shoot juga ada VIP seperti Sultan Selangor, dan juga beberapa VIP yang lain jugalah. Okey, jadi alhamdulillah dah setelah habis 15 tahun ni kan, okey, ni masih lagi kekal lagi di UiTM. Okey, untuk subjek ini sebenarnya subjek ni saya seorang yang suka travel. Okey, suka travel. Okey, dan juga subjek ni nak ikutkan dia memang sebenarnya kalau tanpa PKP lah, tanpa PKP dia adalah subjek yang menyeronokkan sebab salah satu requirement dia kita kena keluar, kita kena pergi travel, kita kena shoot. Okey, tapi disebabkan PKP ni dah tak tahulah sekarang ni, macam contohnya kes di Selangor makin lama makin teruk. Betul kan? Kes Selangor makin teruk kan? Makin teruk sekarang ni. Okey, tak tahulah apa jadi, tapi tak tahulah ada juga spekulasi kata minggu depan umum PKP 3.0 lah apalah kan, tapi harap-harap dapatlah dijauhkan sebab apa, kesian jugalah dengan kawan-kawan kita yang lain ni, sebab tengok macam antaranya contohnya macam kawan-kawan saya memang kata apa sekali tengah pening kepala lah, yang buat bisnes sendiri ni tengah pening kepala sekarang ni sebab kalau PKP 3.0 ni ada, dia kata memang the big problem lah, big trouble lah sebenarnya kan pada dia. Tak tahulah mungkin apa big trouble tu lah tapi kita doa-doakan lah semoga kata apa COVID ni dapat diturunkan. Tapi betul juga kalau saya tengok kat Selangor ni memang kata apa kes dia memang menakutkan jugalah, ramai sangat yang kena dekat sampai sejak 2 hari lepas tu dekat 1,000 jugalah. Okay, tapi walau macam mana pun saya kena sesuaikan assignment saudara-saudari semua supaya saya dapat mudahkan dalam niat saya sekarang saya nak mudahkan. Jadi mungkin kita kena ubah suai sikit lah assignment tersebut supaya tak perlulah keluar nak menghadapi COVID ni apa semua. Jadi insyaAllah dapat diselesaikan lah insyaAllah. Saya akan cuba yang terbaik lah untuk bantu. Okey, bersama-sama dengan saya adalah saya punya assistant saya iaitu Muhammad Azri, merupakan student master saya. Okey, dia ada dalam ni. Dia memang tugas dia adalah untuk bantu saya untuk catat apa yang saya lecture pada hari ni. Sebab beliau merupakan skim UPTA. UPTA ni maksudnya yang assistant teaching lah. Jadi maknanya beliau akan membantu saya lah dalam urusan-urusan kata apa PNP untuk mudahkan lah insyaAllah. Okey, jadi boleh saya teruskan insyaAllah. Okey, saya teruskan. Untuk travel fotografi ni, okey, saya first kali saya nak tunjuk dahulu terlebih dahulu katanya lesson plan yang saya ada bagi, yang saya ada share juga kepada saudara-saudari pada 4 minggu yang lepas. Saya buka dan saya nak terangkanlah sedikit apakah kata apa subjek AD473 ni, iaitu travel and street photography. Jadi this is the course outcome dia. Okay, maknanya at the end of the course students should be able to, we have the 3 course outcome
Yang pertama adalah to identify the difference between travel photography and street photography and its relationship. Jadi saya nak terangkanlah terlebih dahulu apa itu travel, apa itu street, okey, dan apa sebenarnya perkaitan. Sebenarnya bidang foto ni pusing-pusing pun kat situ jugalah. Dia adalah documentation. Cuma yang membezakan tu adalah bidang-bidang dalam bidang foto tu. Bidang-bidang dalam bidang foto tu. Jadi dia tak ada pun jauh perbezaan dia. Tetapi konsep, filosofi dia, akar dia adalah sama. Okey, jadi itu adalah peranan lah dalam bidang fotografi ni. Okey, dia pusing-pusingnya sama je kan. Nanti saya akan terangkan secara perinci kejap lagi. Okay, CLO2 adalah organize the subject to photograph via destination research with proper equipment and travel ethic. Yang ini just saya rasa mungkin kita akan fokus kepada just teori sajalah. Jadi maknanya ialah sebab dengan keadaan negara tengah PKP ni, industri pelancongan pun kata apa, ada setengahnya memang ada kekangan-kekangan yang tertentu. Mungkin ada setengahnya ditutup, ada setengahnya mungkin ada tempat-tempat yang kawasan merah dan sebagainya. Jadi mungkin assignment kita mungkin akan tertumpu kepada kawasan persekitaran kita je. Kadang-kadang mungkin kalau kita tengoklah dekat tempat orang cantik, tempat sendiri tak cantik, tapi sebenarnya tempat sendiri lagi lawa daripada tempat orang. Contohnya macam saya lah, orang Melaka. Dan sebab apa orang Melaka? So kalau kita tengok kenapalah orang datang Melaka. Selalu kata sampai Melaka ni kalau hari tu sebelum PKP jam sana jam sini. Kalau orang kata orang Melaka ni Sabtu Ahad memang tak keluar. Memang orang Melaka memang tak keluar Sabtu Ahad sebab dia tahu kalau keluar memang sakit hati. Kalau nak pergi Bandar Melaka tak boleh pergi hari hujung minggu. Nak pergi Bandar Melaka pergilah hari Isnin sampai hari Jumaat. Jumaat tu pun dah ramai. Jadi mungkin saya sebagai orang Melaka mungkin tengok tempat Melaka ni macam alamak apa yang ada kat Melaka ni. Setakat shopping complex KL lagi best. Kan orang kata lah, betul lah saya cakap kan. Kalau saya suka tengok barang, kalau saya suka shopping, saya suka pergi KL. Sebab apa KL tu macam-macam ada. Kalau saya lah. Lepas tu ada basking, kemudian ada tempat lepak minum, nak kata apa, nak minum dengan member ke, ada tempat lepak lah banyak. Sebab saya kalau saya bercuti, saya tak suka bercuti dekat tempat-tempat sunyi. Tu cara saya. Saya suka cuti tempat bandar, dalam bandar. Dekat tengah-tengah bandar, saya suka jalan-jalan, saya suka tengok shopping complex. Itu saya punya cara lah. Tapi kalau kata letakkan saya dekat Pulau Tioman ke, kata apa tempat-tempat yang nature-nature memang saya tak boleh. Saya tak boleh masuk. Jadi lagi sunyi, lagi saya pening kepala. Itu saya. Macam tadi saya sebutlah, kalau Melaka, saya tengok kat Melaka ni macam tak ada apa. Tapi rupanya orang ramai suka datang Melaka. Dia kata sebab Melaka ni ada macam-macam ada. Itu orang kata lah. Tapi macam saya pun suka pergi Johor. Sebab bagi saya Johor tu tempat makan dia cantik. Lagi satu pun saya suka tengok tambak Johor. Saya suka tengok tambak Setulang. Kat Setulang tu dengan tambak Johor tu dekat. Jadi saya suka tengok Singapura dekat di sebalik kata Johor tu, di hujung Semenanjung orang kata. Jadi itu cara dia lah. Cara saya untuk release station, cara saya suka untuk travel dan sebagainya. Okey. Untuk CLO3 adalah kita justify the opportunity in travel and street photography by producing content based on travel experience. Okey, saya percaya ramai yang suka travel kat sini. Okey, jadi mungkin kalau contohnya ada pengalaman pergi ke overseas, ada pengalaman kalau tak mampu pergi overseas, pergi dalam Malaysia pun sudah mencukupi. Tapi walau macam mana kita nak dokumentkan gambar-gambar tersebut supaya percutian kita tu kita boleh jadikan dia moment first, kemudian kita boleh sharing. Sebab ada di antara anda semua ni mungkin saya rasa yang bekerja dekat travel agency ke, yang dekat yang memang menggunakan medium fotografi ke sebagai dia nak capturing the travel dia, kemudian dia masuk dalam pamphlet, masuk dalam brochure dan sebagainya. Jadi itu pun kata travel fotografi ni pun salah satu macam is advertising. Advertising yang saya percaya memang macam ada student saya macam Zikri, dia ni memang travel fotografi. Dia pergi dekat India, dia tengok dekat Pakistan kat sana. Sebab apa yang kita rasa macam tempat tu cantik, negara orang tu cantik sebab kita tak pernah pergi. So kita akan tengok budaya orang. That's why bila kita sebut travel ni, kita bukan hanya tengok tempat je, tapi kita tengok dia punya budaya dia. Budaya dia daripada segi makanan dia, daripada segi cara hidup dia, daripada segi kawasan persekitaran dia. Jadi ada perbezaan di antara satu tempat dan satu tempat. Maknanya sebagai interbudaya. Sebab tu orang kata
bidang foto ni kalau kita jelas kalau mengikut pendapat beberapa ahli sarjana researcher lepas, dia kata bahawa fotografi ni merupakan salah satu petunjuk budaya. Maknanya dia adalah bersifat universal. Maknanya sekeping gambar ni kalau orang Cina tengok, dia tak perlu ada translator. Dia boleh tengok gambar tu, dia boleh interpret sendiri gambar tu mengikut bahasa dia, pemahaman dia, environment dia. Begitu juga mereka yang berada di negara-negara lain, macam contohnya di Rusia. Dengan sekeping gambar ni, jadi maknanya orang yang berada di Rusia ni dia boleh faham gambar itu. Jadi ini yang kita kata kekuatan dalam bidang fotografi ini dikenali sebagai the universal meaning ataupun petunjuk budaya. Universal meaning maknanya kata apa, the different language, the different culture, okay, but bila we talk about the interpretation, dia masih lagi sehaluan, dia masih lagi sama. Jadi yang ini yang saya kata the kekuatan fotografi ini sebagai the medium of the visual language, and maybe dikenali juga sebagai visual kata apa, universal meaning, universal visual. Okay, kalau nak tengok reference, buku-bukunya ada, ada 5 buku di sini, so boleh pilih, boleh tengok reference yang ada dalam tu. Jadi di sini sebenarnya kita ada 5 seminar. Okey, jadi setiap seminar ni memang saya cakap kita akan ada tugasan. Okey, kita akan ada assignment. So jadi maknanya untuk seminar 1 macam biasalah kita akan fokus on the history, the introduction. Kemudian untuk seminar kedua saya akan fokuskan kepada the art of photography. Okay, seminar ketiga saya akan fokuskan kepada travel and street. Okay, semester keempat ni, semester keempat pula. Seminar keempat ni saya akan fokuskan kepada the subject, kemudian the photography post strip, apa yang nak dibuat selepas strip, macam mana, yang penting sebenarnya adalah macam mana kita nak control, macam mana kita nak develop subject. Yang itu pun salah satu yang saya akan bagi tips lah. Tips macam mana kita nak develop subjek. Sebab apa? Kalau kita tak kenal subjek kita, kalau kita tak ada subjek, mustahil gambar fotografi itu dapat diinterpret dengan sebaiknya. Okey? Itulah subjek untuk seminar yang keempat. Dan untuk seminar yang terakhir adalah kita akan fokus kepada final presentation dan juga assessment project. Okey, jadi ada kata apa, ada 5 seminar yang saudara-saudari semua kena attend. Okay, dan juga ada 4 assignment yang saya akan bagi. Don't worry, assignment dia tu agak mudah jugalah, tak menyusahkan, insyaAllah. Saya cuba cari assignment yang membantu. Okay, cuma the end of this semester, saya galakkan saudara-saudari semua untuk join satu pameran international yang dikenali sebagai Andaya, iaitu Antara Budaya. So dalam pameran ni adalah dia merupakan pameran fotografi Indonesia dan Malaysia. Jadi maknanya saya harap kata apa, the end of this course, maknanya gambar-gambar saudara-saudari semua dapat dipamerkan di Andaya tu. Dapat ditunjukkan, okay, ni maknanya this is outcome lah daripada apa yang saudara-saudari semua belajar daripada kelas saya ni. Okay, jelas Okay, kalau laju bagi tahu lah, kalau terlalu laju bagi tahu, sebab saya ni pun saya pun nak mengejar masa, sebab kita pun nak selesaikan cepat, sebab saya faham saudara-saudari semua nak membuat preparation untuk berbuka. Okay, buka kat mana? Rumah? Ke pergi bazar? Rumah je, masak. Rumah je. Okay. So kalau ada sebarang soalan, just bagi tahu je, yang itu nanti saya akan terangkan. Okay, sebelum saya buka slide berkenaan dengan travel fotografi, saya nak share dengan saudara-saudari semua the concept ataupun the philosophy on the photography. Sebelum saya bercerita, mengupas lebih lanjut lagi berkenaan dengan travel, sebenarnya dalam bidang foto ni, dia semua sama menggunakan satu filosofi. Dia menggunakan filosofi yang sama, iaitu maknanya ni saya ringkaskan sajalah. Fotografi ni dia merupakan kata apa, capturing, recording image menggunakan cahaya. Dia mesti menggunakan cahaya. Okey, dan cahaya tersebut dipancarkan di mana? Cahaya tersebut dipancarkan ke medium sensitive material. Ini dia filosofi. Maksudnya kat sini, yang boleh saya kupas, dalam bidang foto,
Suka ke tak suka ke, nak ke tak nak ke, memang dia kena pakai cahaya. Kalau tak ada cahaya, memang kata apa, gambar tu memang maybe tak ada. Okay, cahaya ni terbagi pada dua, artificial light dengan natural light. Okay, tapi kalau dalam travel ni, kita nak tak nak, kita kena pakai natural light lah. Kita tak boleh pakai artificial light. Artificial light ni macam cahaya-cahaya studio, cahaya-cahaya Kalimantan ke, itu adalah artificial light. Okay, dan kemungkinan kita akan menggunakan mixed light. Okay, mixed light ni adalah mungkin cahaya daripada bangunan-bangunan tu ke, kita gabungkan dengan cahaya nature. Okay, jadi kat sini mungkin saudara-saudari semua kena learn macam mana how to control the lighting. Jadi sebab apa? Sebab kalau tak ada cahaya, jadi image fotografi tersebut tak boleh dilahirkan ataupun tak boleh dizahirkan ataupun tak boleh diwujudkan. Itu prinsip yang pertama sekali. Tak kisahlah dalam advertising ke, dalam forensik ke, dalam journalism ke, dalam travel fotografi ke, memang kita kena ada cahaya. Jadi apa yang saya nak minta saudara-saudari faham, kalau dalam bidang foto ni, kita perlu, kalau kita nak dapatkan the very outstanding image, okay, salah satu konsep yang saudara-saudari semua kena kuasai adalah cahaya. Okay, kena faham betul-betul apa itu prinsip cahaya. Prinsip cahaya mudah je kalau kita lihat kepada bidang sains. Okay, fotografi ni sebenarnya dia ada kaitan dengan sains, ada kaitan dengan fizik, ada kaitan dengan kimia. Okay, sebab apa saya kata ada kaitan? Kalau kita faham prinsip cahaya, cahaya bergerak lurus. 186,000 km per second. Okay, kalau kita sebut nanometer, dia 400 to 700 nanometer. Okay, jadi dia diukur dalam bentuk Kelvin. Jadi itulah prinsip cahaya. Dan kalau kita faham, cahaya ni boleh di-reflect, boleh di-absorb, boleh menghasilkan warna. Jadi fungsi-fungsi cahaya tu sebenarnya ada. Dan kita kena faham as the jurugambar, macam mana kita nak kontrol cahaya. Okey, sebab tu semua kena faham bahawa cahaya sangat penting dalam bidang foto. Okey. Okey, berbalik kepada kita punya prinsip kita, filosofinya. Okey, kalau kita faham gambar dihasilkan melalui cahaya, okey, dan cahaya ni dia mesti dipancarkan ke light sensitive material, medium. Okey, tetapi kalau macam contohnya dalam kajian-kajian saya, kajian-kajian forensik saya ada satu persoalan jugalah kepada beberapa student forensik, kelas forensik saya, kelas undang-undang saya. Saya tanya pada mereka. Saya kata kalau dalam prinsip undang-undang, when we talk about the Evidence Act, okay, Evidence Act ni kita mesti faham bahawa dia mesti ada secondary dengan primary data. Okay, kalau dalam filem, secondary and or primary. Primary is the camera, secondary is the film. Okay, kalau dalam digital, mana primary, mana secondary? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Dah masuk forensik punya kelas dah, kata doktor ni, kata tak ada. Ni just sharing je. Sebab saya nak fahamkan, saya nak saudara-saudari fahamkan apa yang saya sebut sebagai prinsip tadi tu, filosofi tadi tu. Kalau dalam undang-undang ni, dia very factual, dia very fakta. Dia tak boleh kata apa macam ikut suka-suka hati kita je kan. Jadi kalau kita faham lah, kalau tadi saya sebut, primary untuk konvensional, iaitu kamera filem adalah badan kamera tu sendiri. Secondary-nya adalah filem. Filem tu kenapa? Sebab gambar tu terus dia ketik, dia tekan dia shutter release tu, dia terus gambar tersebut dipancarkan di filem. Jadi filem tersebut yang akan dibawa ke mahkamah. Betul tak kan? Sebagai secondary data. Tapi kalau dalam digital, apa dia? Ataupun pendek kata, gambar tersebut dipancarkan di mana? Di manakah image tersebut direkodkan kalau kita faham dari segi prinsip tu? Siapa boleh jawab? Di memory card ke, Sir? Betul? Memory card is storage. Sensor. Ya, Zarina? Sensor Sensor is sensor. Dia image tersebut dia tidak diletakkan ataupun dipancarkan di sensitive material. Sensitive material di digital camera apa? Kata apa, memory card is a storage. LCD ke? Ya? LCD ke? LCD kita lihat. Kita tengok, tapi sebelum LCD tu ke mana dia pergi? Siapa boleh faham tentang anatomi kamera digital? Mirror lain. Processor Lain. Salah? Lens salah? Mata. Ya? Mata. Kat mata? Pixel, Sir. Pixel? Okey. Jawapannya adalah CCD. Charge Coupled Device.
So maksudnya image tersebut daripada dia dirakamkan masuk dekat lens, okay, dia pergi dekat CCD. So image tu ada di CCD. Nampak? Jadi CCD tu adalah sebagai kata apa sebagai the light sensitive material. Ini bertepatan dengan kata apa prinsip asas fotografi. Maknanya digital ke kamera konvensional ke, maknanya apa saja kamera yang ada kat dunia ni dia mesti mesti ada the light sensitive material. Cuma light sensitive material tu berbeza-beza. Okay, itu adalah kata apa kalau saya story sikit about the prinsip ataupun the filosofi in the photography. Tapi kita tak tahu jugalah mungkin apa nasib bidang foto ni maybe dalam 10 years, 15 tahun akan datang. Betul tak saya cakap kan? 10, 15 tahun akan datang. Kita lihat saja kalau tengok sekarang kalau saya share dengan saudara-saudari semua, kalau saya share, sekarang ni kita sibuk ODL. Betul tak saya cakap? ODL. Kan? Betul tak ODL. ODL ni maksudnya budak-budak tak kisahlah student-student ni ada kat mana-mana saja sekalipun, kat Perak ke, kat Kelantan ke, dekat Kedah ke, okay, dia boleh laksanakan kelas dengan sistem ODL. Tapi saya rasa macam di ISEP ni daripada dulu dia dah laksanakan ODL pun. Cuma norma baru bagi pengajar kat universiti, maknanya diorang ni baru tak sampai saya dalam setahun lebih baru diorang implementkan ODL dalam PNP. Okey, kenapa saya kata begitu? Satu masa nanti, okey, orang belajar foto, dia tak perlu datang kelas pun sebenarnya. Dia boleh buka video, dia boleh tengok video dan dia boleh belajar sendiri. Betul tak saya cakap? Betul tak saya cakap? So jadi maksudnya, apa beza kita orang yang belajar fotografi secara formal dengan orang yang belajar fotografi secara YouTube dan juga macam secara video ni dan sebagainya? Apa beza dia? Siapa boleh jawab? Beza dia kita tahu secara detail setiap apa yang kita nak ambil gambar tu berbanding dengan YouTuber yang hanya dia belajar certain things apa yang dia nak buat. Okay, bagus. Saya setuju. Okay. Terima kasih Haris. Ada lagi? Orang kata kalau kita baca Quran, kalau kita baca Quran perlu ada guru, betul tak? Memang kita boleh baca, tapi betul atau salah, kita tak tahu. Siapa nak memperbetulkan? Kan, betul tak kan? Kalau kita baca, sekarang ni pun dah ada teknologi pula sekarang ni. Letak pen, ada orang tolong bacakan. Betul tak saya cakap kan? Dekat Quran tu kan? Kat Quran tu orang tolong bacakan. Tapi sama tak kita belajar mengaji dengan guru kat depan mata kita yang pakai sebat tu? Sampai, pernah tak rasa? Pakai sebat, tak betul dia sebat. Dia kata betul dia sebat. Okay? Berbanding dengan orang tolong bacakan untuk kita. Ada bezanya ke tak? Mesti ada beza. Mesti ada beza. Begitu juga bidang foto. YouTuber memang ramai. Orang belajar foto tengok YouTube dia boleh faham, dia boleh tengok memang betul, dia boleh pegang kamera, dia boleh hasilkan gambar. Gambar tu baik ke tak baik itu soal nombor 2. Tetapi orang yang belajar fotografi secara formal, dia kena faham konsep. Dia kena faham konsep. Apa itu konsep dalam bidang foto? Itu sebab saya cakap banyak kali yang saya boleh story kepada saudara-saudari semua. Kalau bagi saya, orang belajar foto ni jadi dua orang. Satu yang belajar memang kata apa daripada A to Z. Yang memang zero knowledge, yang tak tahu apa-apa, dia masuk belajar foto, yes, dia belajar foto. Dan satu lagi adalah orang yang ada gifted, talent. Maknanya, dia ni pegang kamera je, gambar dia mesti power. Betul tak? Itu gifted. Mungkin gifted tu environment dia dan sebagainya. Okay, tetapi baik gifted ke, baik orang yang belajar daripada zero ke, kalau dia faham konsep, dia faham filosofi, dia faham macam mana kata apa signature dalam gambar tersebut, jati diri dalam gambar tersebut, dia akan jadi seorang jurugambar yang baik. Baik tak semestinya jurugambar tu dia boleh hasilkan gambar yang cantik, tetapi baik itu adalah jurugambar itu boleh menghasilkan image yang boleh menyampaikan mesej. Okey, itu kekuatan kita. Mesej ni maksudnya, kita ni dah macam meskom. Meskom secara verbal, teks, okey betul dan sebagainya. Tapi in design ni kita sampaikan mesej berdasarkan kepada visual. Okey, itu kesukaran kita.
Maknanya sebagai seorang jurugambar, kita sukar, maksudnya kita kena faham macam mana kita nak hasilkan mesej di mana mesej tersebut audiens akan faham daripada gambar yang kita hasilkan tu, dia faham maksud yang kita ingin sampaikan. Okey, itu sebenarnya bagi saya agak mudah. Tetapi yang susahnya adalah macam mana kita nak dapatkan gambar yang ada mesej tetapi dia ada jiwa. Soul dalam gambar. Soul dalam gambar. Apa sebut soul dalam gambar? Kita tengok gambar tu dalam travel fotografi, kalau orang tu tengok gambar tu contohnya dekat iceberg atau iceberg pula dekat kutub utara, kutub selatan. Okey, kawasan tu sejuk. Okey, jadi orang tengok gambar tu, dia boleh rasa sejuk dekat kutub tu, dia boleh rasa kat badan dia. Itu soul. Gambar tu ada jiwa. Nampak? Kalau dia tengok gambar tu, budak-budak balik mengaji, ada lighting, ada kata budak-budak balik mengaji, nampak kata apa di kawasan kebun kelapa sawit. Okey, nampak ada main lighting, ada warna, ada apa semua. Orang tengok gambar tu, orang tu rasa macam, wah, best. Dia boleh tengok, dia tenung, dia fikir, dia belik, kemudian dia dapat rasa. Ini yang saya sebut sebagai jiwa. Dalam kelas saya, mana-mana kelas saya nak dapatkan gambar yang ada jiwa ni adalah perkara yang memerlukan kesabaran, memerlukan skill dan memerlukan pemahaman. Kalau kita tak faham, kalau contohnya jurugambar tu sendiri pun tak faham apa dia ambil, okey, kalau dia tak faham apa teknik-teknik yang digunakan, dia tak tahu apakah ciri-ciri formalistik yang digunakan, gambar tu tidak akan ada jiwa. Sebab travel fotografi ni mementingkan jiwa dalam gambar. Ini saya nak ajar saudara-saudari semua macam mana kita nak dapatkan jiwa. Okay, saya tak nak cerita about the technical sebab saya tahu mungkin Hairil, Azril ke, Haris ke, Ikmal ke, mungkin kawan-kawan kita kat sini ada pengalaman dalam bidang foto. Memang saya tahu sekarang ni bidang foto pakai iPhone kamera pun dah boleh jalan fotografi. Betul tak saya cakap? Kan? Semua orang boleh ambil gambar foto. Sebab apa? Ada iPhone, ada Oppo, ada telefon sebagainya yang memang sekarang ni kadang-kadang resolution dia, pixel dia lagi baik daripada DSLR. Betul tak saya cakap? Dengan hanya pakai kamera iPhone, boleh buat gambar billboard. Betul tak saya cakap? Betul. Tak ada masalah. Semua orang boleh ambil gambar. Betul tak saya cakap? Budak-budak belajar sekolah pun boleh ambil gambar. Betul tak saya cakap? Okay? Semua orang boleh buat video. Budak-budak sekolah pun boleh buat video editing dekat iPhone. Okey, memang ada pula software editing yang senang, sangat mudah digunakan. Semua orang boleh buat. Okey, tetapi semua orang tak boleh takkan jiwa dalam gambar, tak boleh. Itu kekuatan kita. Orang yang belajar fotografi secara formal dengan orang belajar fotografi secara YouTube. Bila orang belajar fotografi secara YouTube, dia tak faham nak develop jiwa tu macam mana. Sebab travel fotografi, dia kena letak jiwa dalam gambar. Macam mana letak jiwa? Jadi itu kadang-kadang kalau saya pergi kat mana-mana talk, saya berjumpa dengan fotografer, sebab memang betul, mereka dapat hasilkan gambar yang outstanding, gambar yang cantik. Kita tengok, wah, cantik gambar tu. Seronok kita tengok gambar tu. Betul tak kan? Memang power lah, salute lah, respect lah dia punya gambar dia. Tapi pernah tak saudara-saudari semua tanya kepada dia, macam mana kita nak dapatkan gambar yang ada jiwa dalam gambar tu? Setengah daripada mereka boleh jawab. Sebab mereka faham konsep. Mereka faham the technical. Tapi setengah daripada mereka tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab mereka melihat, mereka menggambar berdasarkan apa yang mereka lihat. Memang betul. Kita menggambar apa yang kita lihat. Tetapi persoalan dia, macam mana kita nak ceritakan pada orang, macam mana kita menggambar daripada apa yang kita lihat. Macam mana? Macam mana kita letakkan soul dalam gambar? Fotografer yang baik adalah dia boleh letakkan soul dan signature dalam gambar. Yang ini saya tekankan dalam setiap kelas saya. Kalau saudara-saudari semua tengok saya punya YouTube channel, saya akan cakap benda yang sama. Sebab apa? Saya memang banyak bercakap pasal conceptual. Saya banyak bercakap pasal identiti dalam gambar. Saya banyak bercakap pasal kepentingan konten dalam gambar. Apatah lagi subjek kita pada hari ini adalah merupakan travel fotografi. Memang nak tak nak, kita memang kena main psikologi. Betul tak cakap? Psikologi. Jadi kita tak boleh lari benda tu. Advertising pun bermain dengan psikologi.
Kalau kita main journalism pun memainkan psikologi. Maksudnya tindak balas, kognitif, psikomotor dan efektif tu ada main peranan. Itu sebab saya kata, kalau orang cakap bidang foto ni belajar takat-takat gambar je, tolong silap lah. Sebenarnya dia lagi dalam. Okey, itu yang saya boleh cerita pada saudara-saudari semua. Panjang mukadimah saya hari ni. Jadi, okey, jadi kalau nanti insya-Allah saya akan kata apa, bagi lecture lagi berkenaan dengan konseptual. Sebab bagi saya saudara-saudari semua adalah kelebihan saudara-saudari semua adalah matured, matang. Bila degree ni dia matang. Bila matang ni dia boleh tahu mana gambar yang okey, mana gambar tak okey, baik dan buruk dan sebagainya. Dia different dengan diploma. Diploma ni dia just pergi satu tempat, dia capture saja. Tapi kalau degree pergi satu tempat, dia tak pergi capture tu, dia fikir, oh tempat ni macam mana nak sampaikan message ni, macam mana nak ambil gambar macam ni, macam mana nak ambil warna macam ni. Dia tengok atas, tengok bawah, tengok langit, tengok ni, tengok apa semua. Jadi that's why this is the challenge as a travel photographer. Sebab apa? Kadang-kadang nasib kita baik, kita akan dapat gambar yang okey. Kadang-kadang nasib kita tak baik, kita akan dapat gambar yang buruk. Betul tak? Kadang-kadang nasib kita tak baik, kita pergi satu tempat, sampai tempat, daripada jauh dah jalan, hujan. Itu nasib kita tak baik. Betul tak saya cakap? Kan? Jadi, as a travel photographer, dia memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Kenapa saya kata sangat tinggi? Sebab nak pergi satu tempat, don't expect yang tempat yang kita pergi tu kita boleh menggambarkan seperti yang kita bayangkan. Tak tentu kita akan dapat. Contoh, macam mana kita nak dapatkan the best shot dekat tepi pantai? Macam mana tuan-tuan semua buat? Macam mana saudara-saudari semua buat? The best shot kat pantai. Apa subjek yang kita boleh letak kat dalam tu? Cuba kita bincangkan. Apa the best shot yang kita boleh buat? Sunset. Kenapa sunset? Sebab cahaya langit dengan cahaya matahari tu dia ada macam satu, apa orang kata, dia keluar colour yang dia, macam mana cakap Colour lain yang lah, psikologi. Okey. Kenapa orang suka ambil gambar sunset? Tak ada warna oren dengan purple tu. Warna oren dan purple. Sebab betul. apa? Sebab mata orang suka dengan warna. Betul tak? Siapa tak suka warna? Kalau pakai baju warna putih je baju dia, tak baju putih seluar putih, dia kata saya tak suka warna, dia tak ada taste warna. Siapa sini yang tak ada warna favorite? Ada tak tak ada warna favorite? Betul tak? Warna tu is a psychology. Jadi, maksudnya kat sini, kenapa orang suka gambar sunset? Sebab sunset lah paling senang nak dapatkan warna yang Actually, I know someone ni. Yeah. who doesn't like colors actually. They can't be bothered. They don't like colors at all. Okay. Tak minat colour Yeah, dia pakai putih dengan hitam aje. Ada orang suka macam tu. Tapi saya percaya setiap manusia kat dunia ni mesti suka warna. Kalau tengok gambar, warna tu lah paling senang nak attract mata orang. Betul tak saya cakap? Mata tu paling senang nak attract mata orang. So, apa saya masuk kat sini? Salah satu konsep ataupun tips ataupun cara untuk mengambil gambar adalah yang pertama sekali adalah, macam saya sebut, itu pertama, itu yang ketiga, keempat tu. Yang pertama adalah subjek. Subjek yang pertama sekali. Contoh tadi soalan saya tadi. Saya kata macam mana kita nak dapat the best shot dekat tepi pantai. Takkan kita pergi tepi pantai, kita terus pergi shoot dekat tepi pantai, dekat pantai tu kosong aja. Pantai tu kosong kan? Betul tak? Pantai tu kosong. Kecuali kat Terengganu lah. Terengganu pantai tu biru-biru. Seronok tengok. Betul tak kan? Kalau kat Melaka pergi dekat Pekalan Balak, bukan dapat pantai biru. Dapat pantai warna apa? Warna coklat-coklat. Lepas tu pula ada pula kapal-kapal. Pernah tengok tak pantai kat Melaka? Pekalan Balak tu. Tapi waktu malam cantik. Nampak lampu-lampu, lampu-lampu kapal tu cantik. Kan? Nampak lampu tu. Dan so maksudnya kat sini, first subject. So kalau kita pergi, kita kena tengok mana subjek yang dominan. Betul tak? Subjek. Nanti saya akan terangkan lagi dalam kelas. The next class nanti. The second one is lighting. Lighting, cahaya. Kita tak nak cahaya terlalu terang. Kita tak nak cahaya terlalu gelap. Kita nak bermain dengan cahaya. So kita kena faham direction of light. The next class nanti kita akan bincangkan pasal direction of light. Yang ketiga, warna. Warna or black and white. Kalau black and white, dia perlu ikut zone system.
Kalau warna dia perlu ikut the psychology of colours. Okay, jadi maknanya 3 benda asas. Asas ni saja dulu. Okay, yang ini saya akan kupas secara terperinci macam mana kita nak dapatkan the best picture dalam travel fotografi ni. Kelas Okay. Saya pergi terus ke slide kita. Okay. So ini adalah travel fotografi punya slide. Yang ini saya akan bagi esok, okay, dalam kalau kita punya kelas kita nanti, dalam I discuss So hari ni saya nak cerita pasal basic aja. Pasal berkenaan dengan travel fotografi. So tadi tu yang saya mau cerita pasal konsep. So jadi saya nak terangkan kepada saudara-saudari semua bahawa sebenarnya kalau kita nak menggambar ni sebenarnya dia bukan hanya just tekan shutter release saja, bukan. Maknanya dia kena faham konsep. Okay, macam mana kita nak dapatkan the best picture yang kita boleh dapat. Jadi kalau kita faham bahawa sebenarnya travel fotografi ni kan macam saya cerita lah, saya tak nak baca sangat dekat dalam ni. Maknanya dia lebih kepada macam mana kita nak menggambarkan kata apa perjalanan, people, culture, dia punya natural dia, dia punya alam dia sebagainya. Kita nak dokumentkan daripada perjalanan kita dalam melancong, dalam kita pergi ke satu tempat ke satu tempat. Itu kita faham lah dalam travel fotografi. It's very, kata apa, dia merupakan benda paling mudah je kita faham. Okay, travel fotografi adalah kita nak capture image, okay, macam mana kita nak expresskan keindahan tempat tersebut, kita punya perasaan kita punya pengetahuan kita punya pengalaman kita nak rakamkan. Okay, dalam masa sama, kita nak tunjukkan bahawa inilah gambar-gambar ni dia ada penuh dengan teknikal, penuh sebagai penunjuk budaya, natural dia, kehidupan dia dan sebagainya. Ini adalah travel fotografi. Jadi sebenarnya dia ni adalah salah satu part daripada advertising fotografi. Jadi kalau advertising fotografi ni, travel fotografi ni adalah paling popular, orang paling suka sebab kebanyakan manusia memang suka berjalan. Okay? Jadi kalau kita tengok travel fotografi ni adalah, dia sebenarnya dia unik ni sebab apa? Sebab adalah record everyday life in public place. Okay, jadi maknanya dia perlu kata apa, itu street photo. Maksudnya dia perlu, landscape, kata apa, yang travel fotografi dia ada beberapa bahagian seperti street fotografi, landscape fotografi, environment fotografi dan juga architecture fotografi. Okay, kalau street fotografi ni, selalunya dia macam paparazzi. Dia akan recordkan everyday life. Dan orang kata apa, kalau kita recordkan tu dia kena nampak natural. Dia tak boleh nampak macam seolah-olah berlakon. Kalau kadang kita suruh budak berlakon pun. Kadang saya pergi nak dapat salah satu subjek yang menarik kat tepi pantai tu, tak susah pun. Budak-budak tengah main tepi pantai tu kan, panggil dia, kata adik tarik upaya, abang bagi RM5. Tarik lah, abang ambil gambar. Macam tu. Itu boleh juga berlaku. Okay, sebab apa kadang-kadang nak mendapat budak yang kata apa tarik upeh tu pun bukan main susah. Sebab budak sekarang kena upeh pun tak kenal tu apa. Tapi sebab kita nak jadikan dia subjek dalam bidang foto, kita kata apa, kita can create the subject. Tapi dalam street photo ni, dia kena record the environment, everyday life dia tu, maknanya sebagai candid shot. Itulah street. Kalau landscape ni adalah lebih kepada the art of capturing image of outdoor. Yang kalau landscape ni paling senang untuk dapat psychological punya, kata apa, saya kata macam saya sebut jiwa gambar tu. Dia paling senang lah sebab apa? Dia berkait rapat dengan alam dan sebagainya. Okay. Untuk environment dia adalah, maksudnya dia nak tunjukkan persekitaran yang ada pada ketika itu. Potret. Persekitaran pada waktu itu. Contohnya kalau kita pergi Kelantan, Kelantan punya budaya dengan Melaka punya budaya is different. Kalau kita pergi KL, KL ni adalah urban. Dia adalah pencampuran budaya. Orang Kelantan ke Terengganu ke. Kalau kita tengok dekat KL tu ada pula kampung yang memang khas kampung Kelantan. Dan orang Kelantan dengan situ. Sebab dia adalah orang yang masih lagi mempertahankan budaya dia walaupun dia berada di tengah bandarai kota. KL ni maknanya semua dia mix. Semua budaya ada kat KL. Okey, tetapi macam mana kita nak menggambarkan budaya tersebut? Ini yang kita gunakan environment portrait fotografi itu. Okey. Architecture ni
ini pun benda yang saya suka, tapi tengok bangunan. Sebab kadang-kadang bangunan ni kita tengok macam selalu tengok macam tak menarik. Tapi sebenarnya walaupun kita tengok tak menarik, tapi kalau kita pandai bermain dengan angle dia, kalau kita pandai cari dia punya point of view dia, gambar tersebut akan jadi menarik. Jadi maksudnya saudara-saudari semua kena jugalah memikirkanlah untuk macam mana kita nak dapatkan the architecture fotografi itu. Okay. Okay, yang ini adalah saya ada sebut juga do's and don't sebelum travel maknanya apa yang kena buat sebelum travel Yang ini kita akan bincangkan dalam the next class tapi saya cerita sikit saja. Yang pertama adalah do the research, kena tengok place travel yang kata apa, kita kena do research sebelum kita pergi travel. Lepas tu pula kita kalau boleh janganlah kata apa tak ada plan kalau tak ada plan ni maksudnya nanti kita punya percutian kita akan jadi worse. Okey, lepas tu pula kita kena pandai explore lah. Sebab sekarang ni macam-macam software ada Waze, ada Google ke dan sebagainya. So kita kena prepare lah kot dengan knowledge tempat-tempat yang kita nak apa ni. That's why kalau saya nak pergi satu tempat, kebiasaannya saya akan tengok dekat YouTube. Saya akan tengok kata apa review-review Kalau tengok hotel-hotel yang best-best, saya akan tengok review hotel macam mana. Jadi kat situ kita akan dapat knowledge tempat yang kita nak singgah tu Okay. So, kalau kita buat travel fotografi, nak tak nak kita perlu ada macam preparation. Kamera kita kena kena ada supply bateri, tambahan bateri tambahan, kita kena ada lens, kena ada wide, kena ada telefoto yang ni kita kena ada lah. Camera kit, bateri, memory card, tripod kena ada. Lepas tu pula kita pun kena kalau macam contohnya kalau ada lah macam speed light ke apa ke kita boleh bawa lah speed light tu Yang ini saya rasa it's a common knowledge yang semua orang boleh baca, yang semua orang boleh tahu Okay, lepas tu pula kalau dalam fotografi ni pula macam saya sebut daripada kelas saya tadi tu, maksudnya kalau saudara-saudari semua kena faham dalam fotografi ni kita kena pegang 3 lagi. Tadi saya sebut apa? Subject, lighting, color. Tapi sebenarnya kalau dalam sebagai fotografer kita kena pegang 3 lagi, iaitu apa? Interpretation, formalistic, mechanical and formalistic. Okay, so don't worry, yang ini saya akan kupas dalam kelas-kelas kita yang akan datang. So nanti dalam kelas saya nanti saya akan cerita macam mana kita nak hasilkan makna dalam gambar, tujuan dalam gambar untuk memudahkan proses interpretation. Okay, itu adalah part interpretation. Nanti dalam kelas saya juga saya akan ceritakan berkenaan dengan the mechanical. Macam mana, kata apa, pemahaman dari segi exposure, kita macam mana kita control the camera. Okay, itu adalah mechanical. Sebab kalau mechanical ni, technical kita tak betul, gambar kita tak dapat gambar yang outstanding. Yang ketiga adalah formalistic. Formalistic adalah keindahan ataupun dikenali sebagai nilai-nilai estetik. Okay, nanti dalam satu kelas saya nanti saya akan bercerita pasal how to develop the aesthetic punya part tu dalam fotografi. Macam mana kita nak membangunkan keindahan dalam gambar. Apa yang mesti ada, apa yang tak boleh ada. Yang itu semua adalah yang saya akan ceritakan dalam kelas. Saya suka cerita dalam kelas dan juga yang saya akan kongsikan pada semua. Macam mana kita nak dapatkan estetik dalam bidang foto. Dapat tak? Clear tak? Laju sangat ke? Clear Okay, tapi yang macam saya rasa do's and don'ts, saya rasa kata ramai ada pengalaman pergi travel ni kan, betul tak? Cik Azril, setakat ni sejauh mana ni, pergi mana paling jauh dah pergi? Paling jauh saya ke Arab Saudi lah. Arab Saudi? Berapa? Cuti ke apa tu? Kerja ke apa? Paling umrah je. Pergi umrah. Okay, Alhamdulillah. Pergi umrah So, pergi kat Arab Saudi tu apa yang seronoknya dekat Mekah dengan Madinah tu? Apa yang seronoknya kat situ? Seronoknya sebab kita masa itulah kita mengabdikan kita punya diri tu dekat Tuhan kan. Tapi pada masa yang sama tu kita dapat melihat tempat orang yang memang beza dengan tempat kita. So sana semua kebanyakan padang pasir. Kita tak pernah rasa dekat sini kan. Jadi itu memang lain lah. Memang lain Itu sebabnya saya kata, percaya atau tak, saya kata kita punya agama kita ni, Islam kita ni, yang kata apa, yang memperkenalkan pakej pelancongan juga. Yang first pakej pelancongan, betul tak kan? Sebenarnya kalau kita pergi haji kita tu, sebenarnya sedikit sebanyak kita melancong sebenarnya.
memahami sejarah tempat tu, kita tengok macam mana sejarah apa Bukit Safwa dengan dengan Bukit Marwah kan, tu kan, macam mana apa sejarah di sebalik berlakunya kisah di sebalik dua bukit tu, and that's why ada aktiviti ataupun dalam haji punya part yang memang kena buat, baru dia kena sebagai rukun haji lah kan, betul tak kan? Tapi kenapa haji tu ataupun pergi Mekah Madinah tu dia ada satu perasaan yang lain. Kalau biasanya kalau orang pergi sana tu dia nak pergi lagi. Sebab orang kata itu tempat dipanggil apa? Tempat yang Allah jemput. Okey, yang memang adalah untuk tujuan sebenarnya mengabadikan diri tu keagamaan. So dia different sikit. Dia lain sikit dia punya kata apa pemahaman dia dalam aspek kata apa pelancongan tu. Kita sebut tu. Dalam sama beribadah, dalam masa sama dia pergi ke tempat-tempat tersebut untuk apa? Untuk dia tahu sejarah dan sebagainya. Okey, itu kalau pergi haji. Okey. Saya nak tanya lagi, kalau apa Haziq, Muhammad Haziq ada tak ni? Muhammad Haziq? Muhammad Haziq? Ya, saya. Okey, tempat paling jauh pernah pergi kat mana? Jauh. Singapura. Apa yang best ke Singapura tu? Tempat yang bangunan dia orang cantik, tinggi-tinggi, lepas tu ada dia punya Singai Panca dengan Universal Studio. Saya rasa Haziq dengan saya sama minat. Sebab apa kita suka pergi kat tempat yang bandar-bandar, betul tak Haziq? Betul. Jadi macam sebab apa tahu? Sebab bandar ni kan, sebab apa saya suka pergi, sebab apa kat situ tempat tu kita boleh tengok orang. Kita boleh banyak kata apa, boleh tengok barang, shopping, tengok orang, parking dan sebagainya. Maknanya setiap orang tu dia ada minat dia. Singapura kalau nak pergi urban, tempat yang baik best Singapura salah satu dia. Sebab Singapura ni dia punya very tersusun sebab apa? Yang kalau saya pergi kat Singapura tu, memang tempat dia tu memang bersih. Tersusun dia ada apa ialah banyak jugalah dia tarikan-tarikan dia tarikan-tarikan pelancongan dia okey. Najwa mana paling jauh Najwa? Sorry lah kalau terdengar bapak saya ni, bapak saya tak berapa sihat. Okey, jadi ada dengar-dengar lah. Najwa tempat yang paling jauh pergi kat mana Najwa? Hello? Ya? Ya, dengar Najwa. Hello, sir? Ya, saya dengar. Dekat Rusia, sir. Dekat mana? Hello? Ya. Dekat Rusia. Apa yang best kat Rusia? Saya suka dia punya bangunan. Soalnya ada banyak bangunan yang saya suka paling suka dia punya church tu kan yang bulat macam saya suka mostly dia punya bangunan lah. Okey, macam kalau kita pernah pergi dekat London, dekat negara macam negara-negara yang kata apa banyak bangunan-bangunan lama ni kan, dia banyak more to historical. Betul tak kan? Rusia pun banyak bangunan lama. Okey, jadi dia pelancongan ni pun ada pelancongan yang historical punya pelancongan Okey, itu. Saya nak tanya lah, Aidil orang mana Aidil? Saya orang Sungai Buloh, Doktor. Duduk mana? Duduk Sungai Buloh. Tapi menyewa kat Shah Alam. Oh, menyewa kat Shah Alam. Kerja kat Shah Alam? Kerja kat Shah Alam. Oh, dekat je lah kampung Itulah. Okey. Setakat ni, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Setakat ni soalan Ni. Ada apa soalan tak semua? Ada apa tak soalan? Tak ada. Tak ada Tak ada Tak sabar nak buat Tak sabar nak buat Okay. So the first assignment yang semua kena present pada seminar number 2 nanti adalah saya nak tengok food photography. Food. Tapi food ni saya tak nak saya bukan nak tengok advertising Saya nak tengok food dalam travel photography. So jadi maksudnya apa? Kena produce kat saya 5 tempat makanan yang saudara-saudari semua nak memperkenalkan
tempat makanan di tempat saudara-saudari semua, yang saudara-saudari semua nak perkenalkan kepada kami semua, kepada kita dalam satu kelas ni, okey, ini tempat makanan, ini saya sebut sebagai travel, kata apa, pelancongan food dalam fotografi tu. Pelancongan makanan. Tak semua? Boleh? Boleh. So jadi maksudnya kena produce 5 keping. So apa yang kena ada dalam food fotografi? Of course, tempat makanan. Kedua, environment tempat makanan. Okay. Yang ketiga, makanan-makanan yang mengiurkan, yang sedap. Kalau tengok tu nasib baiklah. Hari tu yang seminar ke nombor 2 ni, dia bawa habis raya kan. Saya rasa semua tengah mabuk kuih raya kot time tu. Okay. Jadi macam mana kita nak tunjukkan pada orang, okey, ini tempat makanan ni memang best. Ini tempat makanan ni memang menggiurkan. Memang sedap ni. Okey. Lepas tu pula kena tunjuk juga kawasan kata apa macam signboard ke apa ke macam kalau kita tengok, kalau saudara-saudari semua tengok macam jalan-jalan cik makan kan. Jalan-jalan cik makan kan? Apa dia tunjuk? Dia tunjuk signboard dia tu kan. Lepas tu dia tunjuk environment tempat makan. Okay, environment tempat makan. Kemudian dia tunjuk juga orang tengah makan. Orang tengah makan tu kalau boleh, janganlah orang tengah pelahap makan kita pergi ambil, marah orang kan. Mesti tunjukkan yang dia berasa macam buat ni sedap sikit. Maknanya ini macam bayangkan gambar-gambar ni kita nak masuk dalam brosur. Nampak? Dalam brosur. Dalam brosur kita nak tunjukkan inilah the best place untuk food. Kalau sesuai untuk travel-travel ataupun kaki makan, datang kat tempat makan. Maksudnya apa? Saya tak nak kita tuan-tuan dan saudara-saudari semua pergi shoot top gambar makanan tu, makanan seolah-olah macam advertising semata-mata. Nampak tak? Dia mesti orang tengok sebagai tarikan. Kita nak pergi tempat tu. Jadi maknanya saya ambil buat begini. Hanya produce satu tempat makan sahaja, fokus pada satu tempat makan sahaja, explore tempat makan tu, gambarkan secara dalam travel fotografi. Saya tak nak banyak-banyak. Saya nak 5, yang nak dipresent 5 adalah minimum, 10 adalah maksimum. Maksimum adalah 10. Dapat? So jadi maksud kat sini, saya minta juga dalam assignment kita ni juga kena tulis sedikit cerita ataupun kisah ataupun berita ataupun description ataupun caption, bukan caption lah, ataupun story berkaitan dengan tempat makan tersebut. Apa yang popular, apa yang sedapnya tempat makan kat situ. Siapa yang buat, siapa yang tubuhkan, mungkin pada makcik apa, dia ni ditubuhkan dalam kata apa, daripada zaman tok moyang nenek dia, resepinya diambil daripada zaman tok nenek moyang dia, resepi mi rebus. So kedai ni sangat terkenal dengan mi rebus. Apa yang bestnya, mi rebus dia ni beritahu kuah dia sedap ke apa ke. Macam kalau orang baca macam review tu, orang kata macam wah, terliur lah rasa. Okay, dapat? Clear? Tetapi ada satu lagi, bukan fotografi saja, kena buat sedikit video vlog berkaitan dengan tempat makan tu. Video vlog. Okay, video vlog. Next class The next class nanti. Video vlog. Allahu Akbar. Allah hai. Dah apa dah. Allahu Akbar. Okay, apa? Kena cari tempat makan. Satu saja. Kat situ saya nak satu saja. Ambil gambar foto, environment dan sebagainya. Lepas tu video vlog. Video vlog tu buat style macam jalan-jalan cari makan. Saya tengah cuba makanan mi ni. Okay. Okay, kalau rasa macam malu lah nak bercakap, boleh upah orang yang cantik-cantik sikit, saya lawa-lawa untuk bercakap, boleh tak ada masalah. Ya. Pakai voice over boleh sir? Ya, saya mana satu Kamal. Ya Kamal. Kalau pakai voice over boleh sir? Boleh, tak ada masalah. Yang penting video vlog. Ya. Kayaknya macam review tempat makan lah. Ya, betul. Review tempat makan. Kalau review pakai video vlog, mesti macam biasa lah. Macam foto juga. Tunjuk signboard, tunjuk environment, tunjuk dia punya tempat makan dia. Okay. Kemudian sedikit vlog. Vlognya jangan lebih daripada 5 minit. Jangan lebih. 3 hingga 5 minit. Simple aja. Dah garu kepala dah tu. Kalau rasa macam segan, boleh voice over. Kalau segan lagi, boleh suruhlah siapa-siapa tolong tukang jadi pengacara. Tak ada masalah. Boleh? Dia kena demo sekali. Masa nak makan tu, ini demo makan, saya nak demo makan ni. Dia tunjuk sekali dia tengah makan tu. Okey lah? Boleh? Cuba. InsyaAllah boleh. Cuba. Tak apa. Nanti,
kata apa, gambar-gambar ni, okey, macam mana cara nak hantar gambar-gambar ni, senang saja. Okey, hanya masukkan dalam slide PowerPoint. Okey, masukkan gambar, ada 10 keping. Muka depan gambar, nama, nombor UiTM dan sebagainya. PDF kan dan masuk dekat Your Future. Saya akan letakkan dekat dalam Your Future tu assignment number 1. Assignment number 1 Okey. Video vlog, okey, senang saja. Boleh masukkan dekat sama ada YouTube channel ataupun Instagram TV. Tagkan pada saya. Boleh. Okey, jadi mungkin dekat contohnya mungkin dekat upload dekat YouTube, dekat bila kita submit assignment yang PDF tu kan, PDF tu submit sekali video vlog untuk review, link dia tu. Nanti saya akan klik link tu. Habis cerita. Saya akan klik link tu, dia akan terus pergi kat link tu. Itu saja saya nak. Simple lah. It's very simple. Okay, so jadi maknanya the first assignmentnya adalah review travel berkenaan dengan tempat makan yang menarik yang ada dekat kawasan saudara-saudari semua. Okay. Satu question. Ya, saya. Foto 5 dengan 5. satu vlog Betul, satu vlog. Satu vlog tu antara 5 gambar tu lah, salah satu lah. Tak, vlog tu macam ni, gambar-gambar, vlog. Tapi maknanya kalau vlog tu maksudnya tetap gambarkan dia punya environment tempat makan tu. Tapi maknanya gambar dengan vlog tu kena sama lah. Jangan pula vlog lain tempat, vlog gambar lain tempat. Maksudnya antara salah satu gambar yang 5 tadi tu lah yang vlog tu. Tak, bukan. Lain, tempat lain pula. Tak, tempat sama juga dekat gambar yang kita shoot dalam gambar tu. Jangan tempat lain. Dia macam itu tempat kita shoot gambar, itu tempat kita buat vlog. Itu saja. Okay, gambar 5 hingga 10 keping, 5 minimum, 10 keping maksimum. Vlog adalah tidak lebih 5 minit, tidak kurang 3 minit. Itu saja. Okay. Sir. Ya, Aziz. So bukan makanan saja Dia tidak. Environment sekali Macam saya sebut tadi, ini adalah travel. Maknanya bukan hanya tunjukkan makanan saja, environment, dia punya kata apa, dia punya pelanggan dia, tempat dia, semua sekali kena cover. Nampak tak maksud dia? Okay, dia macam kita ambil pendekatan macam jalan cari makan. Kan dia review makan kan? Kan dia review makan aja, dia review sekali tempat, dia buat siap interview lagi. Kalau tak nak buat interview, tak payah interview, tak ada masalah. Okay, buat benda yang simple tapi nice. Tapi sebenarnya saya nak tengok macam mana saya nak tengok daripada gambar tu, saya boleh cakap Cik Rozi, saya nak pergilah tempat Cik Rozi tu, maknanya Cik Rozi berjaya. Kalau saya pergi macam saya diam je, ataupun kawan-kawan kat sini semua senyap je, macam tak menarik lah gambar ni, tak menarik lah tempat ni kan. Sebab apa, kadang-kadang makanan sedap tapi disebabkan presentation kita tak betul, gambar kita tak betul, vlog kita tak menarik perhatian, orang takkan pergi tempat tu. Betul tak saya cakap? Kan? Tapi disebabkan kita promote tempat tu, ni travel ni, kita promote tempat tu, kita ada gambar dia, kita ada kata vlog dia, orang nak pergi tempat tu. Nampak? Kalau nasib baik, kalau ada laki lah, contohnya mungkin ada kawan-kawan adalah pengusaha kedai tu kan, kalau orang tu tengah masak ke, dia tengah masak pun boleh juga dijadikan, masukkan dalam gambar ataupun dalam vlog tu, boleh juga. Kan? Nampak? Tapi kalau belakang macam sangat tikus, tak payahlah tunjuk yang lawa-lawa je. Kan? Yang cantik-cantik je. Okay? Tapi mungkin ada juga yang cakap dengan saya, dia kata, okay, kejap Kadir ada yang cakap dengan saya, kata, doktor, tempat saya tak menarik. Bukan tempat tu menarik ataupun tidak sebenarnya, tapi macam mana kita present gambar dan vlog tersebut sehingga tempat tu menjadi, kata apa, perhatian orang, untuk orang nak pergi kat sana. Okay, ya Kadir? Ya, Kadir? Sir, saya nak tanya, kalau macam yang video tadi tu, itu untuk submission saja atau kita kena buat presentation sekali dengan gambar? Nanti saya akan buka masa presentation, bila kelas, the next kelas nanti saya akan buka, saya akan komen. Nanti kita akan ada sesi kritik. Don't worry budak, jangan risau benda tu. Jadi maksudnya, masa 22/5 nanti, 23/5 nanti, maknanya gambar tu semua kena masuk dekat Your Future, sebab nanti saya akan klik dekat Your Future nanti. Saya akan klik satu-satu dan saya akan buka. Nanti bila saya buka tu, orang yang kena buka tu, dia akan present secara ringkas. Itu saja. Present bukannya saya tak nak present yang terlalu berat. Saya nak tahu apa sebab
pilih tempat tu sebagai review untuk travel saudara-saudari semua untuk pergi kat tempat tu? Kenapa? Apa sebab? Ceritalah. Kat KL kan saya rasa melambat-lambat tempat makan. Betul tak kan? Macam-macam jenis tempat makan ada. Ya? Yazid? Doktor, Ya. dia ada kemungkinan esok di Selangor dengan KL ni dia kena PKP. Jadi mungkin kemungkinan restoran dan tempat makan ni tutup rasanya. Okey. Jadi kalau bukan tempat makan, katakan pada PKP tu, kalau dia bukan di tempat makan, adakah ada satu option yang lain? Option dia okey, dia macam ni. Kalau tempat tu dia hanya makanan berbungkus, tak apalah, shoot je lah gambar berbungkus tu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ikut sesuai. Kalau anda katalah PKP, tapi saya percaya kalau walaupun PKP, kedai makan tetap buka juga kan. Betul kan? Jadi tak apa kalau dia buat servis bungkus, tunjuk je apa tempat yang ada pada kat situ. Tak ada masalah. Okey je. Baik, Doktor. Saya faham benda tu. Kita tak tahu juga mungkin esok lusa ada PKP kan. Tapi nanti saya akan bagi tahu dalam grup lah kalau ada sebarang perubahan mengikut keadaan semasa. Macam tu. Jangan risau. Saya akan bantu nanti insyaAllah. Okay. Submission date bila tu 23 hari bulan 5. Sebelum seminar number 2. Sebelum seminar number 2. So nasihat saya, kalau boleh buat cepat, habis siapkan cepat. Sebab apa kita tak tahu PKP ni bila. Betul tak kan? PKP ni bila. So jadi buat je lah mana yang mampu. Tapi saya rasa tempat tu bukan soal dia. Saya nak tengok macam mana saudara-saudari semua boleh tarik orang untuk pergi ke tempat tu dalam menggunakan kuasa fotografi dan vlogs tu. Saya nak itu saja. Tak kisah, tempat tak semesti kena cantik. Kan? Betul tak kan? Tempat tak semesti kena cantik. Kadang-kadang ada juga tempat makan yang tak cantik pun. Tapi dia punya makanan ni memang sedap. Kan? Tapi macam mana kita present, mewakili kata apa suatu tempat makan tu untuk kita present supaya dia nampak lebih menarik. Clear Sir, nak tanya sikit. Ya. Maknanya kan kami kena bercakap juga ke dalam blog tu? Maksudnya tak faham. Maksudnya macam mana? Macam kalau jalan-jalan cari makan, diorang macam ada bercakap juga tau. Pasal makanan ni sedap ke tak ke, macam bagi review je. Tak terpulang dekat apa masing-masing punya kreativiti. Okey, terpulang pada masing-masing punya kreativiti. Kalau rasa nak masukkan orang review bercakap makan, masukkan. Kalau rasa tak perlu. Maknanya is kreativiti masing-masing. Kan, kadang-kadang ada orang dia buat vlog tu hanya makanan, dia tunjuk tempat makan aja, dia tak ada macam sesi interview semua, tak ada. Boleh juga, tak ada masalah. Ini kan saya nak tengok pada kreativiti masing-masing dalam mempromosikan tempat makan tu. Itu saja. Okey, baik sir. Terima kasih. Okey, sama Okey. So kalau macam contohnya ada yang tak faham ke dan sebagainya, jangan risau sebab video ni saya dah rakam, saya akan masukkan dekat YouTube channel saya. So boleh tengok banyak kali. Boleh review banyak kali, boleh tengok banyak kali, ulanglah banyak kali pun untuk dapatkan maklumat-maklumat. Okey, kalau tak faham juga boleh mesej saya. Kalau tak dalam grup pun boleh mesej saya personally, tak ada masalah. Tapi beritahulah daripada kelas mana. Daripada kelas travel photo. Mana saya tahu dah, saya boleh jawab lah travel photo. Jangan pula kalau kelas travel photo tiba-tiba pula saya cakap pasal sport. Sebab saya pun ada kelas, ambil satu kelas juga, kelas sport fotografi. Kan? Jadi beritahulah yang tu Jangan risau insya-Allah. Semua boleh lah, tak ada masalah. Okay? Ada soalan lagi? Sekarang tak ada sir. I have a question. Okay, silakan. Right. Contohlah, kan, since like PKP and everything, right? I don't know if this had been answered or not. Tapi kalau kita macam cakap macam, okay, kita nak pergi beli something, tapi because of PKP, we're just gonna go there, bungkus, and then we come back, and then macam tu boleh. And then kita just film kita makan dekat rumah macam tu untuk boleh? Something. Boleh? Tak ada masalah. Kita just shoot di gambar kita beli bungkus tu, tapi kita buat review kat rumah. Boleh, tak ada masalah. Kreativiti. Tak ada masalah. Okay, thank you. Don't worry. Tak semestinya kena makan tempat tu, tapi kata, minta maaf lah, hari ni PKP, tapi disebabkan, tapi saya nak review juga tentang makanan ni. So saya beli bungkus, tunjuk kita beli bungkus tu, kemudian kita buka kat dalam rumah. Boleh juga, tak ada masalah. It's a good idea sebenarnya. Boleh? Okay, thank you sir. No problem. Any question? Sebab saya faham PKP.
Kan? Jadi don't worry. Kalau PKP lah, tapi itu doa-doakan lah. Semoga tak PKP lah kan. Bukan siapa nak minta PKP kan. Kalau PKP ni semua kena di rumah lah. Yes. One more thing. Nak film dia macam buat video tu kita film macam film melintang lah macam biasa. Sebab kadang-kadang ada yang buat vlog dia macam portrait sebab macam TikTok and everything, right? So, Okay. Nak dia melintang ke boleh like Depends. portrait or melintang. Boleh. Depends on your creativity. Depends on your creativity. That's why saya nak tengok apa teknik-teknik yang digunakan dalam video ni dan juga dalam fotografi tu. Dan maknanya bila the next kali nanti saya tahu macam mana saya nak bantu, nak repair balik, nak perbetulkan. InsyaAllah. Tak apa, buat je dulu. Maknanya saya nak depends on your creativity. Tapi salah satu cara untuk kita dapatkan vlog yang baik, gambar yang baik adalah please do your own review and do your own research. Okay, kena do research, kena tengok dulu, tengok macam mana orang luar buat, apa semua. Just tiru je dulu. Nanti you akan belajar. Don't worry. Okay? Okay. So ada apa-apa lagi? So your YouTube channel apa? Ya? What is your YouTube channel? Nanti saya akan bagi. Senang, Nazri Muhammad Sharif. Nanti saya akan bagi link tersebut dalam grup nanti insyaAllah. Okay? Saya dah subscribe sir. Dah subscribe dah? Ui, cepat Okay, saya punya Instagram saya. Okay, kalau nak Instagram saya lah. Senang nak tag nanti sir. Kalau nak tag lah senang. Ada orang tengok SpongeBob. Oh sorry sir. Okay. Ni Instagram saya. Boleh tag InsyaAllah. Okay. So, rasa itu saja.